Dapatkan welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa dah jadi tuan-tuan puan-puan? Ramai yang panik tengok drama yang berlaku semalam. Okey, sejak malam semalam lah sampai hari ni kot drama tak habis lagi. Drama yang bersangkut paut dengan Terra Luna dan juga stablecoin UST, dan harga Bitcoin pun menjunam kau-kau semalam, jatuh sampai 29k kalau tak silap, dan sekarang ni dia naik sikit baliklah ke 31,000 USD. Okay, so video ni memang saya nak bincangkan isu yang berlaku semalam. Ramai kata drama Terra Luna. So kita nak bincang apa sebenarnya yang berlaku dan macam mana perkara itu boleh menyebabkan harga Bitcoin untuk jatuh lagi teruk. Okay, dah lah kita panggil apa ni, ini ibarat jatuh ditimpa tangga. Semalam jatuh, hari ni ditimpa tangga pula. Okay, so just nak tengok sekejap lah carta Bitcoin ni. So kalau kita tengok on the daily chart yang bagusnya, so saya bagi tahu tuan-tuan puan-puan, memang everyday merah kan. Dah 5 hari dah tutup dengan merah, tapi hari ni nampak macam menghijau. So memang 30,000 ni tuan-tuan puan-puan adalah support level yang sangat-sangat kuat. Okay, sebelum ni China dengan Bitcoin band dia cuba nak break 30,000 tapi tak berjaya. Dia berjaya rebound balik dan sekarang dengan isu dengan US lah, kerajaan US satu hal, and then dengan Terra Luna punya isu dan sebagainya, drama ni still masih Bitcoin boleh berpegang teguh pada 30,000, dia tak break lagi 30,000. So ini indikator support level untuk Bitcoin 30,000 sangat-sangat kuat. Tetapi of course ada possibility untuk Bitcoin jatuh ke bawah lagi. Mungkin dia boleh pergi sampai 26,000 dan sebagainya. Tetapi as of now kita nampak support dia sangat kuat. Dan kalau kita tengok dekat Ethereum pun sama juga movement dia tuan-tuan puan-puan. Dia break support level which is dekat 2400, dia break, tapi dia sekarang nak naik balik lah. So ini untuk Ethereum pula. Okay, so saya tak nak huraikan panjang on technical analysis sebab tengok on the daily chart ni saya masih perlu tengok confirmation. So confirmation yang saya tunggu adalah pada tarikh esok. So dalam video yang lepas saya ada bagi tahu pasal CPI data ni, yang mana saya akan tunggu apakah keputusan ataupun bacaan CPI data esok. Ni dia tulis 8.30 waktu US. So maybe 8.30 malam esok. Okay, so kalau CPI data ni mengikut apa yang diforecastkan, iaitu 8.1%, kalau lagi rendah lagi bagus in terms of dia punya actual reading. Maksudnya kadar inflasi tu berjaya dikurangkan sedikit lah. Okay, tapi kalau dia lebih daripada 8.5%, memang kita boleh jangka Bitcoin boleh drop balik. So 30,000 support level tu akan dicabar kalau dia jatuh lah. Okay, so apa yang pasti sekarang ni kita berada di support level lah for Bitcoin. Esok malam adalah boleh kita kata macam penentuan, dia boleh jatuh lagi ke atau dia boleh rebound balik. Sebab apa? Kalau data inflasi ni kurang daripada 8.1% ataupun lebih kurang 8.1%, then ini adalah bullish untuk sentimen market kripto dan juga mungkin market yang lain lah. Okay, so saya dalam video ni nak terangkan sedikit lah apa drama yang berlaku, sebab ramai yang tanya. Saya pun sejak malam semalam adalah tweet dekat Twitter kan, sepanjang drama tu berlaku kan. So sekarang ni saya akan bagi sedikit fakta dan juga kronologi apa yang berlaku sekarang ni. Okay, so bila kita tengok kes malam ni adalah di mana bila tiba-tiba harga UST yang sepatutnya sama dengan harga USD which is $1 menjunam teruk sehingga boleh dia pergi sampai 60 sen ke 70 sen. Okay, so memang dia dah kita panggil D-Pack. D-Pack. So maksud pack ni adalah diikat. Okay, so kalau kita tengok bagaimana UST ni berfungsi. So UST ni adalah stable coin yang dikeluarkan oleh Terra Luna. Okay, so UST ni basically dia diikat pada harga USD. So maksudnya satu UST bersamaan dengan satu USD. Okay,
Dan itu kita panggil peg. That's why orang kata UST is pegged to 1 USD. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Dan UST pula disandarkan pada cryptocurrency Luna, which is orang panggil native token untuk UST, which is Luna token. Okay, so disandarkan ni maksudnya lebih kurang collateralized lah. Tu yang kadang kita tengok collateralized, under collateralized dan sebagainya. So usually UST ni kita panggil algorithmic stablecoin. Okay, dia ada lagi satu jenis stablecoin macam USDC, UST. Ini adalah centralized stablecoin yang dikeluarkan oleh syarikat based on backing yang dia ada pada bank. Okay, itu yang USDT dan juga USDC buat. Okay, so dia ada juga stablecoin seperti DAI. Okay, so kalau tuan-tuan puan familiar dengan Ethereum punya ekosistem, MakerDAO, dia ada keluarkan stablecoin mereka yang dipanggil DAI. DAI ni dia disandarkan pada USDC. That's why benda yang berlaku dekat USD ni tidak berlaku pada DAI sebab dia disandarkan pada USDC, and USDC usually solid lah. Dia memang ikut harga USD buat masa sekarang. Okay, unless tiba-tiba kalau kerajaan US nak ban dia ke apa ke, then maybe kita boleh tengok drama dekat sana lah. Tapi buat masa sekarang USDC sangat solid and dia sangat friendly pun dengan kerajaan US. So far so good for USDC. Okay, USDT pun ada je drama tapi nampaknya tak ada apa yang berlaku sangat. Okay, sebab benda ni dia decentralized. Okay, so UST ni dia based on algorithm. Kalau algorithm tu dikacau, dia algorithmic stablecoin. Kalau algorithm tu dikacau, itulah yang kita nampak semalam. Sebab ada kekacauan yang berlaku. Itu yang saya nak huraikan dekat tuan-tuan puan-puan. Yang penting nombor 1 dan nombor 2 ni tuan-tuan puan-puan jelas dia peg pada USD and dia collateralize pada token Luna. Okay, so bagaimana UST berfungsi ni? Contoh, kalau harga Luna ni 100 USD, $100 lah, $100, ia boleh ditebus kepada 100 USD, $100 USD dan juga sebaliknya. Okey. Dan harga USD ni kadang-kadang dia boleh drop. Bukan kadang-kadang, semalam memang dah nampak dia drop kawan-kawan. So ni contohlah, kalau dia drop 0.98, dia still boleh ditebus kepada Luna tetapi dengan harga nilai $1, bukan 0.98. So dekat sini ada peluang untuk orang nak main arbitrage sebab dia akan profit dalam 0.02 sen lah. Tapi dalam kes malam ramai yang main arbitrage dan ramai yang buat duit sebenarnya. Okay, so ini boleh berlaku pada UST. So every time benda ni berlaku, dia ada mekanisme untuk cover balik dan jadikan dia dalam satu USD lah. Okay, so dan bila dia ada UST ni, stablecoin ni, dia perlu pertahankan nilai dia. Dia perlu pertahankan supaya dia tak drop. Dia tak drop macam semalam. Jadi apa yang dia bawa kepada UST ni adalah utility staking di Anchor Protocol. Sebab bila stake dekat Anchor Protocol, dia bagi APY yang tinggi. Ini APY ni 20% ni sangat tinggi untuk stablecoin. Selalunya stablecoin pun dalam berapa persen je? 2%, 3%, 5% kan? Kiranya you stake pairing USDT, USDC. Tak banyak. Tapi yang ni you stake UST saja tuan-tuan dan puan, boleh dapat 20% API. So of course, ini akan memberi insentif untuk orang hold UST. Okay, sebab apa? Anchor Protocol ni dia pegang banyak supply UST. Okay, sebab apa? Ramai yang stake and dia pun akan accumulate bagi APY dan sebagainya. So ada banyak UST di Anchor. Okay, so ini tuan-tuan puan-puan kena faham in terms of utility UST. Okay, so next kita nak fahamkan mekanisme Luna versus UST. Apa sangkut paut Luna dengan UST ni? Okay, so katakanlah satu token Luna adalah $1,000. Okay, so kalau situasi ni, ni situasi A, kalau harga Luna naik ke 1,000, maksudnya satu Luna ni boleh dibakar lah, dan 1,000 UST akan dihasilkan daripada satu Luna yang di-burn tadi. Okey, dan sebaliknya, kalau satu Luna ni jatuh tiba-tiba dari 1,000 jatuh ke $1, orang akan tebus UST. Sebab apa? Sebab UST adalah stablecoin. So diorang nak protect diorang punya investment, so diorang akan tebus Luna ni ke UST. So diorang akan
dia akan tebus UST ke 1000 Luna. Okay, so dia orang akan dapat lebih banyak Luna lah. Okay, so apa yang dia akan buat dekat Luna ni, dia akan jual sebab nak cover balik losses. Okay, so yang bawah ni LFG ni adalah Luna Foundation Guardian. LFG ni adalah syarikat yang basically di belakang Terra Luna lah. Macam Cardano dia ada IOHK dan sebagainya. Ethereum ada Ethereum Foundation. So LFG ni adalah foundation di belakang Terra Luna. So mereka all this while, bila harga Luna naik ni, okay, sebab mekanisme Luna versus UST ni, dia menyebabkan harga Luna ni semakin naik. Sebab apa? Sebab ramai yang mula stake dekat UST. So bila dia stake, dia meningkatkan harga Luna. Dan banyak faktor-faktor lain lah yang meningkatkan harga Luna, marketing dan sebagainya. So bila harga Luna mula naik, mereka jual Luna dan beli Bitcoin dan letak dalam treasury. Okay, so dalam treasury Terra Luna ni, of course UST ni backed by Luna. So dia ada backing by Luna token. Dan juga since dia ada beli Bitcoin pada awal bulan ni, dia ada backing untuk dia back kepada Bitcoin jugalah. Tetapi backing Bitcoin ni tak kuat. Dia adalah contingency plan. Kalau harga Luna jatuh, kalau ada apa-apa masalah, dia akan jual Bitcoin ataupun mungkin trade Bitcoin untuk kurangkan efek ketidakikatan nilai UST kepada USD. Itu function dia. Okay, so ni tuan-tuan puan-puan kena faham macam mana UST boleh ditebus ke Luna dan macam mana Luna ni boleh dibakar untuk menghasilkan UST. Okay, so now Okay, so ni soalan dia. Ni yang ramai duk tanya, kenapa Luna terciduk semalam? Kenapa dia terciduk? So bila tadi itu mekanisme yang saya tunjuk tadi tu, bila dia bawa BTC dekat mekanisme tu, di situlah masalah bermula, tuan-tuan puan-puan. Memang nampak bagus, tetapi ada kelompongan, ada kelemahan yang sengaja dieksploitasi oleh sesetengah pihak. Okay, benda ni sebenarnya kalau tak ada exploitation, kalau benda ni berlaku secara algoritma, saya rasa dia takkan efek dengan banyak. Okay, maksudnya benda yang berlaku semalam kemungkinan besar tidak berlaku, tetapi ada player yang buat benda ni. Okay, so tuan-tuan puan-puan kena faham, mana-mana syarikat blockchain atau projek blockchain smart contract akan ada orang nak cuba hack, nak cuba jatuhkan dan sebagainya. Sebab apa? Ada reward ataupun ada keuntungan untuk orang buat macam tu. Samalah kadang-kadang kenapa kita ada orang nak hack password kita ke, atau password exchange, ataupun ada orang nak hack, nak dapatkan kita punya seed phrase dan sebagainya, sebab ada keuntungan. Dia orang boleh curi duit kita. Okay, dalam kes ni dia bukan curi, tapi dia buat helah lah. Okay, so LFG dia beli Bitcoin dengan banyak. Okay, itu yang berlaku pada bulan ni. Dia beli dan dengan pembelian yang dilakukan, dia berjaya naikkan harga Bitcoin sampai 40,000. Okay, 40,000 USD lah. Okay, dan harga Bitcoin naik, lepas tu harga Luna pun of course naik. Sebab apa? Dengan marketing, dengan naratif yang dimainkan, dia kata tengok kita orang beli banyak Bitcoin. So Luna pun of course satu token yang akan meningkat nilai. So ramai yang believe that story, narrative tu. So mereka pun beli Luna dan sebagainya lah. Okay, dan bila harga Luna naik, banyak UST dihasilkan. Ni yang tuan-tuan, ni yang tadi saya cerita tadi. Bila harga dia naik, banyak UST akan dihasilkan. Nampak? Bila harga Luna ni akan dibakar dan 1000 UST dihasilkan. Item nombor 2, Luna naik ke 1000, apa jadi? UST akan dihasilkan. Benda ni bagus kalau UST yang dihasilkan tu kekal berada di dalam Anchor Protocol. Sebab apa? Kalau dia kekal berada di dalam Anchor Protocol, of course dia akan bagi APY yang 20% tu, which is sangat-sangat bagus lah kan. Orang memang nak the reason why dia nak orang stake UST adalah supaya UST ni tidak dikeluarkan dan orang akan dapat reward, and seboleh-bolehnya UST ni berada di dalam ekosistem Terra Luna. Okay, so apa yang berlaku adalah
ada pihak tertentu dia unstake UST dekat Anchor Protocol. Dia tahu, oh ada banyak UST sekarang ni. So dia ni memang mungkin dia hold banyak Luna dan stake banyak. So bila tiba masanya, dia unstake dia punya UST dan dia masukkan ke dalam Curve Finance. Ini DEX lah, okay. Dan juga di exchange Binance, okay. Dan dia masukkan dengan keadaan yang banyak secara mendadak. Of course lah, supply meningkat. Apa yang akan berlaku bila supply meningkat? Harga akan drop lah tuan-tuan puan-puan. Dan bila harga USD turun, itu yang kita panggil DPEG. DPEG ni kan, pegging adalah ikatan, so dia berlawanan dengan ikatan lah. Ikatan makin longgar, ikatan antara USD dan USD semakin longgar. So bila benda tu berlaku, harga USD pun turun. Dan bila harga USD turun, apa holder USD buat? Diorang pun, kan saya ada bagi tahu, kalau harga tu turun, dia ada peluang untuk kita buat arbitrage. Sebab walaupun USD turun, still kita boleh tebus pada harga $1 Luna. Walaupun harga USD 0.7, tapi kalau dia tebus, dia akan dapat Luna dalam nilai $1. Okay? So dia tebus dan dia jual Luna dekat exchange. So bila dia buat macam tu, apa berlaku tuan-tuan puan-puan? Luna punya supply pun semakin meningkat di exchange, dan itulah yang menyebabkan harga Luna pun jatuh. Okay, yang untung siapa? Orang yang main futures lah. Yang main futures, dia short Luna, dia buat duit sedap kan. Okay, so that aside, bila perkara itu berlaku, of course dia tengah depeg kau-kau, harga Luna tengah jatuh. So kena ada satu mekanisme untuk stop benda tu berlaku. Sebab dia tak nak tiba-tiba Luna jadi kosong ke, Luna terus jatuh, USD pun terus jatuh. So benda ini perlu dihentikan. Sebab dia macam cycle tau, never ending cycle. Okay, even Binance pun dia macam stop trading untuk Luna dan sebagainya. Okay, sebab memang kena letak satu penamat untuk cycle ni. Kalau tak, dia akan berterusan. So LFG dia terpaksa step in dan dia jual BTC untuk menampung ikatan USD dengan membeli balik USD. Okay, so BTC itu dia jual dan dia beli balik USD. So waktu dia orang beli BTC ni, dia dalam purata 40,000 dalam 40,000. Dia orang buat DCA lah. Tapi dalam 40,000. Dan waktu dia orang jual, BTC dah dekat 33,000 ke 32,000. So memang at loss lah. Tapi dia terpaksa buat sebab dia nak tampung balik USD ni. So bila dia keluarkan USD dari exchange, dia masukkan balik dalam Anchor Protocol, dan dia dapat meredakan sedikit keadaan. Okay, so inilah cycle yang berlaku ataupun drama yang berlaku tuan-tuan puan-puan. Okay, so algoritma dia kena kacau. Sebab apa? Ada pihak tertentu yang nombor 4 ni unstake secara tiba-tiba dengan banyak. Okay, so bila ada satu benda kacau, habis. Dan apa kemungkinan akan berlaku? Okay, so mungkin ramai tanya, boleh tak beli balik, boleh tak hold USD? Saya ada USD dekat Anchor Protocol, boleh tak beli balik Luna dan sebagainya? Okay, bagi saya, mana-mana protokol akan mengalami dia punya cabaran ataupun masalah. Solana dengan isu downtime dia. Lagi apa? Cardano, blockchain dah siap, debt tak datang lagi. Okay, and juga banyak isu wormhole lah, smart contract hack, attack dan sebagainya. So mana-mana protokol akan diuji. Ethereum pun pernah diuji tuan-tuan puan-puan. Tahun 2016 ke 2015 dia nak buat DAO and then kena hack. Ethereum pernah diuji. Benda ni biasa. Tetapi bagaimana Terra Luna akan bangkit balik daripada situasi ini, itu yang penting. Okay, kalau dia dapat bangkit balik, dan boleh grow lah. Tetapi reputasi tu sedikit tercalar lah based on apa yang berlaku semalam kan. Okay, so kemungkinan yang akan berlaku adalah LFG akan jual, tapi dalam ayat dia tak kata jual. Dia akan loan, supaya dia akan loan dekat beberapa player dekat OTC market untuk buat trading Bitcoin. And then of course dia ada buat jualan jugalah. Okay, so dia jual Bitcoin and dia pushkan lagi harga Bitcoin jatuh lebih rendah. Tapi Bitcoin berjaya maintain dia punya support level dekat 30,000. Okay, so dia push. Bila dia push, adalah orang yang beli. Semalam Presiden El Salvador naik Bukele pun kata, oh, we bought the dip. Kan, okay.
And then bila dia buat macam tu, ikatan UST pun semakin pulih. Okay, semakin pulih sekarang dekat berapa? 90 sen ke 89 sen. Semakin pulih. Ini kemungkinan akan berlaku lah. LFG dia beli balik Bitcoin pada harga rendah. Mungkin dia akan beli balik Bitcoin pada harga rendah. Then maybe harga Luna akan naik balik. Tetapi keyakinan pelabur wallahu alam. Mungkin dia akan ambil masa lah. Mungkin orang lupa ke kan, dia tengok ada benda marketing yang Luna buat dan sebagainya. Mungkin orang dapat balik keyakinan. Ataupun mungkin memang orang dah serik dah, oh tak nak lah Terra Luna dan sebagainya kan. Mungkin susah sikit lah harga Luna nak naik. Dan isu-isu lain sekarang, Janet Yellen dia bangkitkan isu UST. So mungkin ada isu-isu lain yang akan berbangkit. Okay, so masih terlalu awal untuk bagi tahu okey ke tak dan sebagainya. Sebab still harga UST belum betul-betul recover balik. Kena tunggu ikatan UST ni pulih. Okay, di mana satu UST equals to 1 USD. Okay, so ini kemungkinan yang akan berlaku. Mungkin tidak berlaku juga. Okay, mungkin akan something jadi lebih teruk. Okay, saya bagi kemungkinan yang positif lah. Okay, sebab saya faham ramai dah invest dekat Terra Luna, dekat UST. Okay, but still although outcome dia positif, tapi dari sudut keyakinan saya rasa ramai yang susah susah nak percaya balik. Sebab benda ni biasa, selalunya kalau orang lost duit yang banyak, memang susah dia nak recover balik dia punya kepercayaan. Okay, so benda ni yang berlaku. Walaupun founder UST Do Kwon ni bagi saya dia cepat respon dekat isu, dan juga dia pun memang banyaklah kerja yang dia buat. Dia selalu ke depan nak promote UST dan sebagainya. Tetapi benda ni dia memberi sedikit kerosakan lah pada reputasi dan image dia. Okay, cumanya bagi saya mungkin Do Kwon terlampau yakin dengan dia punya projek dan sebagainya. Sebab cara dia pun kadang-kadang agak sombong juga. Saya pun tulis kat Twitter, the thing is jangan sombong sangat. Okay, sebab kita tak tahu orang bila dengki dengan kita dalam kes ni mungkinlah ada Wall Street player dengki dengan dia, terus dia buat dia punya game kan, habis terciduk. Okay, so itulah kadang-kadang saya lagi suka cara Satoshi Nakamoto lah tuan-tuan dan puan. Dengan Bitcoin orang tak tahu siapa dia kan, tetapi dia boleh buat satu revolusi yang dahsyat. Do Kwon UST pun actually is a revolution. Dia cuba nak bawa in terms of stable coin dan sebagainya. Sebab apa? Do Kwon punya stable coin ni bukan aja UST. Dia akan buat currency ikut negara-negara lain juga. Itu antara planning dia lah, antara mekanisme dia. Dan of course benda ni akan mengganggu gugat currency, especially project CBDC. Dia adalah ancaman kepada proses CBDC. Cumanya bezanya Bitcoin ni, geng-geng Wall Street tak tahu Satoshi Nakamoto ni siapa. And waktu Bitcoin mula-mula dibuat pun dia tak adalah huha sangat, buat senyap-senyap, geng-geng nerd dan sebagainya. Tapi Do Kwon ni dia jenis yang lantang. And inilah akibatnya kadang-kadang bila kita lantang sangat, dan muka kita ada dekat depan kan, boleh diserang. Okay, so inilah sedikit sebanyak apa yang berlaku. And just saya nak share sedikit lah few stuff yang dapat dekat Twitter dan website berkenaan isu ni. So benda yang saya kata adalah dirancang adalah, kalau tengok dekat tweet ni dia kata today's attack on Terra Luna was deliberate and coordinated. Okay, memang benda ni nampak sangat-sangat coordinated. Dia bukan berlaku secara tidak sengaja. Okay, memang disengajakan. Ni yang saya kata massive UST dump on Curve and Binance sebanyak 285 million. Tapi ada yang kata lebih banyak daripada ni sebenarnya. Okay, so but of course memang benda ni deliberate and coordinated. Sebab benda ni akan mengganggu gugat banks and Wall Street. So diorang tak nak. Okay, bayangkanlah tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan pun duduk stake dapat 20% dan sebagainya, dapat banyak profit, kan dia akan sakitkan hati golongan-golongan Wall Street ni. So diorang kenalah buat macam ni. Okay, so memang itulah hakikat. Bukan senang nak jadi senang. Okay, so ni Do Kwon sendiri dia release dekat dia punya Twitter. Dia kata nampak withdrawal broken down in wallet 62% yang withdrawn daripada satu wallet and market sold. Okay, so dia pun kata ni adalah coordinated attack lah. Okay,
Cumanya dia of course lah, dia tak boleh lah nak tiba-tiba down kan, dia still kena fight juga. Okay, tapi adakah fight ni berjaya atau tak, kita kena tengok, sebab UST ni belum betul-betul pack balik pada 1 USD. Okay, so lagi satu benda yang saya nak tunjuk adalah, kalau market cap ni, market cap ni penting tuan-tuan dan puan. Kalau market cap UST ni lebih daripada Luna, itu bahaya. Itu bahaya. Sebab apa? Supply ni lebih tinggi. Kalau supply ni 16 bilion, Luna ni 11 bilion. Dia sepatutnya Luna lebih tinggi daripada UST in terms of market cap. So kalau perkara ini berlaku, dan dia bahaya. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Okay, so maybe kalau UST ni dah betul-betul pack balik pada 1 UST, then maybe dia boleh turun bawah lah. Tetapi harga Luna kena naik juga. Okay, so situasi ni agak complicated. Jadi kalau ada yang tanya saya lah, kalau still ada yang nak invest dalam Luna, bagi saya a bit dangerous. Tapi kalau nak invest juga adalah tengok, kalau market cap Luna ni still rendah daripada UST, hati-hati. Okay, hati-hati, sebab dia belum pulih lagi. Tapi kalau market cap dia dah above UST, then okay lagi, then okay lah, selamat lagi. Okay, so ni strategi yang kita boleh guna. So lepas ni, kalau tengah beli Luna ke lepas ni, tiba-tiba tengok market cap UST ni lagi tinggi dari Luna, hati-hati. Better sell. Okay, sebab boleh berlaku lagi situasi yang berlaku semalam dan juga hari ini. So ni adalah Bitcoin wallet Luna, ni lah LFG. So macam saya kata, dia dah jual. So wallet dia kosong, treasury dia sekarang kosong, tak ada Bitcoin. So maybe dia akan beli balik. So kena monitor lah wallet address ni, maybe dia akan beli balik. So cuma kita tak tahulah bila. So naik Bukele macam saya cakap, El Salvador just bought the dip. Dia beli pada harga 30,000. So nampak tak, bila dia pergi 30,000, orang mula buying the dip. So ini adalah antara indikator yang 30,000 adalah support level yang sangat-sangat strong untuk Bitcoin. Okay, naratif terbaru, Yellen hired Citadel to break UST pact so US government can increase regulatory scrutiny on crypto ataupun on stable coin lah. Okay, so selalunya kalau ada isu dekat dunia kripto atau industri kripto, of course benda ni adalah kemenangan untuk macam Janet Yellen, untuk kerajaan US dan sebagainya. Time ni lah dia macam apa, kita dah jatuh kan, jatuh di timba tangga. Waktu ni lah dia akan attack lagi. Cuma sekarang ni, of course, satu benda lah, Terra Luna ataupun mekanisme algorithmic stablecoin ni ada kelemahan. Okay, ada kelemahan sebab dia bukannya macam orang curi duit. Orang nampak kelemahan tu and orang gunakan kelemahan tu. But still, kena main naratif yang lain. So naratif sekarang ni adalah dia kena cari siapa orang dia. So Citadel ni tak confirm ini adalah ura-ura ataupun rumors. Okay, but still nama dia dah kena petik and ramai mula mainkan naratif ni. Okay, Citadel yang buat. Okay, sebab apa? Sebab Luna pun kena recover balik image dia. So kena cari siapakah culprit ni, siapakah pesalah ni. Okay, so Citadel, and diorang kaitkan Citadel dengan Janet Yellen. So this is the narrative yang orang tengah main sekarang ni malam-malam ni. Okay, so benda ni mungkin akan berterusan lagi sebab nama Janet Yellen dah dipetik dan sebagainya, akan berterusan lagi lah. Okay, maybe untuk seminggu kot. Okay, so inilah dia. Inilah punca asal dia. Luna start beli Bitcoin, dekat situlah lepas tu dah mula berlaku. Dan lagi satu benda saya nak tunjukkan adalah Do Kwon ni, CEO Terra Luna ni memang dah kena aim lama dah tuan-tuan dan puan. Okay, sejak Februari, sejak awal bulan Februari, sejak tahun lepas lagi SEC bagi subpoena dekat dia, dan memang dia ni dah kena aim dah sebab memang dia sangat direct in terms of dia punya projek kripto yang mengganggu gugat, sebab dia buat a stable coin, something yang sangat kalau jadi sangat besar boleh mengganggu gugat USD lah kan. So memang of course kalau nak buat cara China lawan secara direct memang susah lah sebab US kot ramai akan kesian dekat dia dan sebagainya. So kena gunakan hilah. Nampak kelompongan dekat sistem mana-mana, attack. Okay, so inilah lebih kurang cerita
drama yang berlaku dekat Terra Luna ni. Okay, so kalau tuan-tuan puan tanya saya nak beli ke tak, depends on tuan-tuan puan. Kalau yakin dia boleh recover balik, belilah. Kalau tak yakin, ada banyak lagi pilihan. Okay, tapi apapun always tengoklah market cap antara Terra, antara Luna dan juga UST. Itu adalah indikator yang penting. Okay, so itu saja sedikit sebanyak perkongsian apa yang berlaku semalam. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.